Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita sungguh mengucap syukur dan berterima kasih di mana sampai saat ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Dan saat ini, pada saat ini khususnya, kita memperingati kematian Tuhan Yesus di hari Jumat Agung ini, di mana Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita semua. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah secara live, tapi kita bersyukur kita bisa beribadah, tetap beribadah di dalam rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, selamat pagi. Segala ucapan syukur kamu naikkan kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang rela berkorban pada hari ini 2000 tahun yang lalu untuk menebus kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan. Walaupun saat ini tidak dalam kondisi yang begitu baik, negara kami, kota kami terkena virus corona. Kami tetap bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih saat ini kami ingin beribadah secara online. Biarlah Tuhan pun pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengangkat sebuah pujian terlalu besar. Terlalu besar kasih Tuhan kepada kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau tak gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar
Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. So sekalian yang terkasih yang berada di rumah, kiranya saudara sekalian boleh mempersiapkan roti dan juga anggur yang bisa juga berupa sirup. So sekalian bisa juga mempersiapkan segala sesuatunya dan mempersiapkan diri so sekalian. Sebelum perjamuan kudus dimulai, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. So sekalian firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita supaya kita menguji diri kita sendiri, sehingga kita boleh dilayakan untuk duduk semeja dengan Kristus. Oleh sebab itu, untuk mencegah orang memakan roti dan minum cawan Tuhan tanpa memahami maknanya, maka gereja membuat peraturan hanya bagi saudara sekalian saja yang dibaptis yang boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Dan juga saudara sekalian, kita ingat bahwa ketika kita makan roti perjamuan kudus ini dan kita minum anggur perjamuan kudus ini, kita mengingat cinta kasih daripada Tuhan. Ini makna perjamuan kudus. Sehingga jangan sampai perjamuan kudus ini disalahgunakan dengan pengertian, wah, kalau saya makan roti perjamuan kudus ini, anggur perjamuan kudus ini, maka saya bebas dari wabah COVID-19. So sekalian, perjamuan kudus tujuannya bukan untuk memberikan kesembuhan. Perjamuan kudus diberikan bukan untuk mencegah kita dari berbagai sakit penyakit. Bukan so sekalian, tetapi perjamuan kudus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengingat cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri. Kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan melayakan kita untuk duduk semeja bersama dengan Kristus. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkaulah yang mengetahui pikiran kami, isi hati kami, perbuatan-perbuatan kami yang mungkin kami bisa sembunyikan di hadapan manusia. Tetapi Tuhan, tidak demikian dengan Engkau ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang sudah kami perbuat. Engkau mengetahui rancangan yang jahat dalam pikiran kami. Engkau mengetahui isi hati kami yang terdalam. Kami menyadari kami orang-orang berdosa. Kiranya saat ini ya Tuhan,
Engkau boleh melayakan kami. Engkau boleh menyucikan kami. Engkau boleh mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau boleh melayakan kami untuk duduk semeja bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Sekalian, pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Dia menyadari bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Tubuhnya akan tercabik-cabik dan darahnya harus mengalir. Tetapi demi cintanya kepada kita orang berdosa, demi untuk menyelamatkan kita, Yesus rela mati di atas kayu salib. Pada malam terakhir Yesus mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Dan selanjutnya Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Sekalian, waktu kita makan roti perjamuan kudus ini dan anggur perjamuan kudus ini, kiranya kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang mencintai dan mengasihi kita, yang rela mati di atas kayu salib, yang berkata sudah selesai dan penebusannya sempurna bagi kita. Amin. Sekalian, saya mengajak kita semua mengangkat roti dan juga cawan yang ada di tangan kita, dan kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur di mana kami boleh mengingat cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak bisa hadir di gereja dan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus, tetapi kami mengikutinya dari rumah masing-masing. Tetapi kiranya makna perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami tidak melupakannya. Kami boleh memaknainya dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur roti yang ada di tangan kami melambangkan tubuh Kristus yang menderita. Cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kami yang melambangkan darah Kristus yang tercurah. Melalui roti dan anggur ini kami diingatkan kembali cinta kasih Kristus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman juga kita meminumnya. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Kita bersyukur untuk perjamuan kudus yang sudah terlaksana. Bapa, kami bersyukur. Kami bersuka cita. Kami boleh dihibur dan dikuatkan iman kerohanian kami. Kami diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Sehingga dalam situasi seperti ini,
kami tetap ingat kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami yakin dan percaya perjamuan kudus yang kami sudah laksanakan ini bukan sebuah ritual belaka, tetapi ada makna dan berkat rohani yang kami terima ketika kami mengingat cinta kasih Kristus yang begitu besar. Maka iman kami dikuatkan kembali, iman kami diteguhkan kembali. Sehingga dalam situasi ini, di mana wabah COVID-19 melanda negara kami ini, melanda dunia ini, kami tetap ingat kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau akan menjaga dan melindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita responi perjamuan kudus yang sudah kita laksanakan. Kita responi dengan sebuah lagu, Karya Terbesar. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
semua kita akan membacakan hukum kasih yang merupakan hukum terutama yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Pendeta Rusdi dan diterjemahkan oleh Saudari Vivi. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 各位弟兄姐妹早安。 Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama memperingati Hari Jumat Agung. 我们非常感恩，今天我们有这个机会可以怀念这个受难日。 Hari di mana kita memperingati Kristus sudah mati menebus dosa 我 kita. 们来怀念基督已经救赎我们， Yang membuktikan kepeduliannya kepada kita. 表明他非常的眷顾我们。 Kiranya ketika kita memahami kasih Kristus dalam hidup kita, 希望当我们了解了这个心， kita ingat bahwa kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak pernah berubah. 我们了解基督对我们的爱是永恒不变 Termasuk 的， dalam situasi seperti saat ini, 包括如今当下的这个情 di 况， mana wabah virus dari corona yang sudah mewabah. 当这个新冠病肺炎蔓延的时候， Tetapi kiranya kita tetap ingat Kristus senantiasa memimpin, menyertai, dan mengasihi kita. 希望我们仍然可以记住基督一直是引领我们往前走。 So sekalian tema hari ini, 今天的主题， tema besarnya adalah siapakah Kristus? 大主题是谁是基督？ Maka hari ini kita mendengarkan tema khotbah bahwa Kristus sudah menyelesaikan 那么 tugasnya. 今天的主题是基督已经完成了他的事。 Karena itu saya akan membacakan bagi saudara sekalian dalam bahasa Indonesia saja. 我们一起来翻开，只用印尼文念读。 Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita masuk di dalam doa. 我们来一起进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, 神殿中的圣父， kami bersyukur kami boleh diingatkan akan perkataan Yesus 我们感恩我们可以由耶稣来怀起。 ketika dia berkata sudah selesai, 当他说已完成， yang memberikan jaminan kepastian bagi kami 他给了我们一个正确的一个命 bahwa 令， tugas Yesus sudah selesai di atas kayu salib, 表明耶稣在十字架上的事已完 sehingga 成， keselamatan boleh diberikan kepada setiap kami. 使我们每个人可以得赦免， Kami memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam 我 Kristus. 们可以永生， Kami mendapatkan kasih yang berlimpah dari Allah. 我们可以得到永恒的爱。 Saat ini kiranya Engkau menyertai kami. 就让今天你来与我们同在。 Ketika kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu 当我们要聆听你的 yang 道， akan disampaikan oleh hamba-Mu, 有你的两位仆人， pakailah kedua hamba-Mu ini, 请使用你的两位 baik 仆 yang 人， menyampaikan dan menerjemahkan, 对于传道与翻译， sehingga setiap kami 使每一个我们 boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. 可以得到来自神的道的恩惠。 Terima kasih Bapa. 感恩， Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 奉靠主耶稣圣名， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, kalimat yang keluar dari mulut Yesus sudah selesai. 弟兄姐妹，来自于耶稣口中说出的成了， Itu adalah kalimat yang ke-6 dari 7 ucapan Yesus di atas kayu 这 salib. 个是总共从第6句来自于第7句的句子 Saudara。sekalian, apa makna kata sudah selesai? 成了这句是什么意思呢？ Sekarang ketika kita mendengarkan kata seseorang yang berkata sudah selesai, 当我们听到别人说成了， maka saudara sekalian ada nuansa di balik kata ini. 那么在这个词的背后， Itu tergantung situasi atau kondisi orang itu mengucapkan.
是这个人在说这个词的时候， maupun tergantung mood atau ekspresi orang itu mengucapkan. 或者是当这个人在说的时候的这个情感。 Jadi kata selesai, sudah selesai, 所以这个成了这句 bisa 话 bermakna kegagalan. 也可以是一个关于失败 Tetapi 的一个 juga 概念， bisa bermakna keberhasilan. 但同时也可以表示成功。 So sekalian, kalau orang kita tanya, 弟兄姐妹，当我们问， bagaimana hubunganmu dengan pacarmu? 你跟你的关系这个朋友怎么样？ Dan orang itu bilang, sudah selesai. 然后他就会说已经完了。 Maka kita tahu hubungan pacarannya gagal. 那么我们就说，那这个恋情可能就已经完蛋 Atau 了。 kita bertanya kepada orang yang baru menikah terus 2 tahun kemudian kita bertanya kepada dia. 或者当我们去问这个新婚夫妇刚结婚2年的， Bagaimana pernikahanmu? 你的这个结婚的这个 Dan 婚情怎么 orang 样 itu？ dengan muka yang sedih berkata sudah selesai. 然后这个人就会很悲伤的这个表情，就 Kita 会说 tahu 完了。 pernikahannya mengalami kegagalan. 那么我们知道他的这个婚 Ketika 情可能 kita 完蛋。 bertanya kepada seseorang yang baru menjalankan bisnis, 当我们问一个刚起步这个生意的这个 terus 人， kita bertanya bagaimana bisnismu? 当我们问你的生意怎么样， Terus dia berkata sudah 然 selesai. 后他就说已经完了。 Kita tahu bisnisnya mengalami kebangkrutan, Nama woman- bisnisnya mengalami kegagalan. 那么我们揣测他的这个生意可能做得不好， Tetapi saudara sekalian, kata sudah selesai 但是这个完了这个句 juga bisa bermakna keberhasilan. 也可以表示一个成功。 Ketika kita bertanya kepada seseorang bagaimana studimu, 当我们去问你的学业怎么 maka 样， dia berkata sudah selesai. 然后他就说已经完成 Maka 了 saudara，sekalian dia berhasil menyelesaikan studinya. 那么这表示他已经完成了他的学业。 Ketika kita menyerahkan tugas kepada seseorang dan kita bertanya bagaimana engkau menjalankan tugasmu, 当我们把这个任务递交给别人，问 terus 他 dia 怎么样， berkata sudah 然后 selesai, 他说已经完成 maka 了， kita tahu bahwa orang ini sudah berhasil menjalankan tugasnya. 那么我们知道他已经完成了他的这个任务。 Jadi saudara sekalian, kata sudah selesai 所以弟兄姐妹，这个成了这个 juga 句 bisa bermakna keberhasilan 也可以以成功 maupun 的这个 juga 概 bisa 念， bermakna kegagalan. 也可以以失败。 Saudara sekalian, ketika Yesus disalibkan, 所以当耶稣被钉在十字架上的时 mungkin 候， murid-murid juga berkata sudah selesai. 学徒们当时可能也会说已经完了。 Sekalian murid-murid mengatakan sudah selesai bukan bermakna kemenangan. 学徒们当时说已经完了，并不表示已经 Mungkin 完成 ketika 成 mereka 功。 melihat Yesus yang disalib, 可是当他们看到耶稣 mereka 被钉在十字架， menganggap apa yang menjadi harapan mereka sudah gagal. 他们可能认为他所想要的已经结束了。 Bagi mereka Yesus adalah Mesias. 对他们来说，耶稣是一个救赎主， Tetapi Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. 但这个救世主是用于来解放他们在罗马的这个政府 Yesus 时期。 disalibkan. 耶稣被钉在十字架， Mungkin harapan mereka setelah mereka berhasil, Yesus berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. 他们希望的应该是耶稣可以战胜这个 Yesus 罗马 menjadi 人， raja. 耶稣可以成王， Tetapi Yesus disalibkan. 但是耶稣却被钉在十字架上。 Mungkin murid-murid menganggap ini kegagalan. 学徒们当时可能认为这个是一 Mungkin 场失败 murid-murid，menganggap kalau Yesus jadi Mesias, 学徒们会认为说，如果耶稣 bukankah 成为救世 nanti 主， kami akan bersama-sama dengan Dia memerintah? 不是应该我们与他一起来统 Tetapi 领吗？ Yesus disalib. 为什么耶稣却被钉在十字 Mereka 架？ menganggap mereka sudah gagal. Harapan mereka sudah selesai. 他们认为他们的希望已经结束了。 So sekalian, bagaimana respon dari ahli-ahli Taurat? Bagaimana respon dari imam-imam? 那么其他的文士人又是怎么想呢？ Mungkin mereka juga berkata sudah selesai. 他们当时可能也会说 Dengan 已经完 satu 成， nuansa keberhasilan. 但是以成功的这个心情， Mereka berhasil menyingkirkan Yesus 他们可以剔除耶 yang 稣， dianggap pelanggar hukum Taurat. 认为已经违反了 Mereka 律法， berhasil menyingkirkan 他们 Yesus 成功的剔除他， yang dianggap Mesias palsu. 成为是一个假的这个救世 Dan 主。 mungkin mereka bersuka cita. 当时他们非常的喜悦， Yesus sudah selesai. 因为耶稣已经完了。 Murid-murid Yesus 他们耶稣的学徒们 akan kembali kepada mereka. 会回到他们 Karena 身边， banyak murid-murid mereka yang meninggalkan mereka dan mengikuti Yesus. 因为有很多他的这个徒弟弃他而去跟随这个耶 Kalau 稣。 Yesus mati, 如果耶稣死， maka murid-murid akan kembali kepadaku. 那么他们的学生可能就会回来。 Maka ketika
mereka lihat Yesus disalibkan, 所以当他看到耶稣被钉在十字架， mungkin mereka berkata, sudah selesai, 他们当初会说已经完了， kami menang. 我们已成功。 So sekalian, dengan nuansa seperti apakah Yesus mengatakan tetelestai, 所以当时耶稣以什么样的一个心态说 sudah selesai. 已经完成， So sekalian, dalam nuansa seperti apa, so sekalian? 是以什么样的一个氛围？ So sekalian, kalau dari arti katanya 如果我们从字面上的意义来说 tetelestai, ，tetelestai arti katanya adalah berasal dari kata teleo. 是来自于 teleo 这个词演变过来。 Teleo bisa berarti berhasil menyelesaikan, teleo 可以使已完成了， berhasil mencapai tujuan. 达到目标， Atau seseorang yang berutang bisa menyelesaikan pembayaran. 或者欠的这个人已经完成这个救赎，已经 Itu 偿还， dipakai tetelestai. 所以用了这个 tetelestai 这个 Jadi 词， berhasil menyelesaikan sebuah tugas, 所以已经完成了某一个使命， menyelesaikan sebuah misi, 完成了一个任务， menyelesaikan sebuah tugas, 完成了一个使命， mencapai sebuah tujuan, 达到某一个目标， maka itu adalah kata tetelestai. 那么这个我们就可以用 tetelestai Sekarang 这个 kalau 词。 dalam bahasa Indonesia memang bisa bernuansa yang negatif dalam pengertian kekalahan, 如果我们用印尼文，可能可以用负面的一个情绪来表 atau 达， positif yang bernuansa kemenangan. 也可以用一个正面的情 Tetapi 绪。 ketika Yesus berkata tetelestai, 但是当耶稣说了 tetelestai 这个词， berarti dia sudah menyelesaikan tugas, 就表示他已完成他的使命， berarti dia sudah menyelesaikan sebuah tugas yang begitu penting yang Allah berikan kepadanya. 表示他已经完成神父给他的一个非常伟大的使 So 命。 sekalian, ketika Yesus berkata sudah selesai, 各位弟兄姐妹，当他说已完成， maka dia sudah menyelesaikan satu tugas yang Allah berikan kepadanya. 那么他已经完成神父交给他的任务。 Dia mengerti apa yang menjadi tugasnya, misinya di tengah dunia ini. 他知道他来到这个世上的一个目标是 Yesus 什么。 mengucapkan satu kalimat, 耶稣说了这样的一句话： Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. 我来到这里是为了要寻找和救 Aku 赎。 datang 我来 untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. 为了要成为每个人的救赎者。 Sekarang kalau kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-14. 如果我们看约翰福音第17章第14节， adalah doa yang Yesus panjatkan ketika dia sebelum disalibkan. 这个是耶稣在被钉在十字架前的一个祷告。 Dalam doanya dia katakan seperti ini. 在祷告里他说： Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 我已在地上完成了你为我所设的一个使命。 So sekalian Yesus mengatakan, aku sudah menyelesaikan tugas 他说 yang engkau berikan kepadaku. 他说我已经完成了你为我交托的任务， Satu misi yang begitu penting. 一个非常重要的一个使 Satu 命， misi yang tidak bisa dilakukan oleh seorang apapun yang pernah hidup di bumi ini. 是一个任何一个人都不可能完成 Satu 的一个使 tugas 命， yang dilakukan oleh Yesus yang tidak bisa dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin agama lainnya. 是一个其他的宗教领导人不可能会完成的一 Satu 个任务， misi 一个使命 yang mustahil bagi 是 manusia. 不可能完成的一个任务。 Ini boleh katakan saudara sekalian seperti sebuah film, 所以我们可以比喻成一部电影， yaitu Mission Impossible. 一个叫《Mission Impossible》的一个电影。 Mungkin kita tahu film ini, 我们可能会很多人知道这个电 film 影 yang pernah menjadi box office. 成为一个榜上的这个 Ya, 电影。 pemainnya adalah Tom Cruise 这个演员主演是 Tom Cruise， yang memainkan tokoh yang bernama Ethan Hunt. 他扮演是叫 Ethan Hunt 的这位人物。 So sekalian dia menjalankan misi-misi yang begitu sulit. 他完成了非常艰难的任务。
Dan ketika dia menjalankan misinya, 当他去执行任务的时候， maka dia memilih beberapa orang 他选择了一些人， yang punya kriteria keunggulan dalam bidangnya. 用那些在各领域有他的特长的人， Mungkin adalah ahli IT, 可能是一个科技方面的一个 mungkin 长者， ada yang punya kemampuan lainnya, 可能是拥有其他特长 orang 的 yang 人。 mau masuk ke dalam timnya. 那些想要加入他的团队的人， Adalah orang yang memiliki satu kriteria yang tinggi dalam bidangnya. 是拥有一个特长的 Sehingga dengan 人， tim ini 所以通过他的这个团 dia 队， mengerjakan satu misi yang kelihatannya mustahil untuk dikerjakan. 他完成了一个几乎看成不可能完成的一个任务。 So sekalian, Yesus juga menjalankan satu misi yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh siapapun. 弟兄姐妹，耶稣也完成了一个不可能别的人完成的一个使 Satu 命， misi yaitu dia datang untuk menebus hukuman bagi banyak orang. 一个任务就是他来到这个世上 Satu 为很多的人 misi di 救 mana 世。 dia menjalankan tugas untuk menggantikan manusia untuk dihukum. 当他剃掉了一些应该要被罪的人， So sekalian, siapakah yang dapat menggantikan manusia untuk dihukum? 那么谁会去代替这个得罪的人呢？ So sekalian, salah satu kriteria yang bisa menggantikan seseorang untuk dihukum 那么一个就是可以代替另外一个人来去赦免的， adalah seseorang yang tidak melakukan dosa. 是一个不可能会得罪的人， Satu orang yang tidak punya kesalahan. 是一个清白的人， Satu orang yang tidak memiliki kesalahan apapun. 是一个不会做任何事情错误的事情的人。 Jawabnya, siapakah di antara manusia yang Nama- tidak memiliki kesalahan apapun? 那么在人类中，谁会是这样的一个人呢？ Jawabnya tidak ada. 那么当然肯定是没有这样的人。 Manusia semua berbuat dosa. 所有的人都犯罪， Manusia ada kesalahannya. 每个人都有自己的错， Manusia ada perbuatan-perbuatan yang jahat, 每个人犯下了一个 yang tidak 坏的事情 berdosa,，没有那些 yang tidak ada 不罪 kesalahan, 那些没有罪的， hanya Allah sendiri. 那么只有上帝本 Oleh 身。 sebab itu, untuk menjalankan misi menyelamatkan manusia, 所以为了要去完成这个使命， maka Allah harus datang ke dalam dunia ini. 那么上帝需要亲自来到这 Allah 个世 harus 界， menjadi manusia. 他必须要造成 Allah 肉身 harus，sama dengan manusia. 他需要跟人类平等。 Dan ketika dia menjadi manusia, 那么只有当他成了人， yang dikatakan bernama Yesus, 然后这个叫为耶稣的人， seorang pribadi yang tidak memiliki kesalahan apapun, 一位非常清白的人， maka pribadi seperti inilah 那么这样的位格 yang layak untuk menebus dosa umat manusia, 才是值得为所有众人赦免， yang layak untuk menggantikan manusia untuk dihukum. 才可以替罪。 So sekalian, hanya Yesus. 弟兄姐妹，只有耶稣。 Saya pernah menyaksikan sebuah acara di televisi. 我曾经看过在电视上的一个节目， Dalam acara ini, Yesus diperbandingkan dengan pemimpin-pemimpin agama lainnya. 在这个节目中，耶稣跟其他的国家领导人做对比。 Dan saat itu saya lihat, waktu acara itu, 当时我看在这个节目， Yesus itu diperbandingkan dengan Muhammad. 耶稣跟这个穆罕默德去对比。 Acara itu mengatakan, 这个节目中说， Muhammad itu seorang pemimpin yang hebat. 穆罕默德是一个非常了不起的 Dia 领导， berhasil menaklukkan Mekah. 他可以得罪了这个麦加， Dia berhasil menaklukkan Madinah. 他可以统领麦地那。 Muhammad adalah seorang pemimpin. 他是一位了不起 Dia 的统 punya 治人， kekuasaan 他拥有权力， dan ada area yang luas yang dikuasainya. 并且他拥有这个霸权的这个土地。 Terus dalam acara ini mengatakan, siapakah Yesus? 然后在这个节目中提问说，谁是耶稣？ Yesus hadir di dunia. 耶稣来到这个世上， Dia tidak punya wilayah yang dia kuasai. 他没有任何一个统治的一个地 Yesus 范 hadir 围， dalam dunia. 他来到这个地世上， Dia tidak punya pasukan. 他没有任何一个士兵， Yesus bukan pemimpin politik. 他不是一个政治领袖。 Dan acara ini mengatakan, 然后这个节目中说， Yesus bukan siapa-siapa 耶稣什么都不是， dibandingkan Muhammad.
比起穆罕默德来说， Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, 各位弟兄姐妹， kita sudah mendengar apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. 我们已经知道了耶稣来到这个世上的 Saudara 目标。 sekalian, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan seperti menjadi seorang pemimpin negara. 所以耶稣来到这个世上，不是要成为一个统治人。 Yesus hadir dalam dunia ini bukan menaklukkan bangsa Romawi, 他来到这个世上，并不是要统治罗马， sehingga menjadi raja untuk menggantikan kekuasaan Romawi. 使成为国王来带领这个罗马统 Yesus 治时 datang 期 ke。dalam dunia ini bukan tujuan politik. 耶稣来到这个世上，不是以政治为目 Yesus 标。 datang ke dalam dunia ini bukan menaklukkan bangsa-bangsa dengan kekuasaannya. 他来到这个世上，并不是要统治，用他的权力来统 Tetapi 治。 Yesus mengatakan, 但是耶稣说 Aku datang ：“我来了， untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 为了要寻找和赦免那些迷失的。 Aku datang 我来 untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. 为所有人替罪。” Sekalian, Yesus bukan pemimpin yang gagal. 各位弟兄姐妹，耶稣不是一个失败的统治者， Tetapi Yesus adalah seorang pemimpin yang berhasil. 但是他却是一个成功的统 Dia 治者。 menerima misi dari Allah. 他得到了来自 Dia 神父 menerima 的使命， tugas dari Bapa. 他得到了来自神父的使 Dan dia 命， menyelesaikannya dengan sempurna di 并 atas 且 kayu 他成 salib. 功的在十字架上完成了。 Ketika Yesus berkata tetelestai, 当耶稣说 “tetelestai” 的时候， ini bukan tanda kekalahan, 这并不是失败的意思， tetapi ini tanda kemenangan. 而是一个成功的意思。 Ini tanda 这个 keberhasilan 表示一个成功的， bahwa Yesus 表明耶稣 berhasil menyelesaikan tugas. 已经完成了他的任务。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二点， Kristus berhasil mengalahkan iblis. 基督已经完成的打败魔鬼。 Saudara sekalian, ketika manusia jatuh di dalam dosa 当人类坠入到最终， karena digoda oleh ular 因为被这个蛇来 yang merupakan gambaran dari iblis, 蛇是这个魔鬼的这个比喻， maka Allah berkata kepada perempuan itu, 所以上帝对女人说 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, 我要与你和这个女人做隔绝， antara keturunanmu dan keturunannya. 你的后辈和她的后辈， Keturunannya akan meremukkan kepalamu 她的后辈将踩 dan 断你 engkau 的 akan 头， meremukkan tumitnya. 然后你也会踩断 Sekalian 她。 kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan Tuhan kepada ular itu, 这句话是上帝对这个蛇所说， yang diucapkan untuk menunjukkan bahwa iblis itu akan dikalahkan. 表示魔鬼将被他打败。 Betul manusia jatuh dalam dosa. 人坠入到最终是 Betul 正确， manusia mengalami kekalahan. 没错，人类是犯 Tetapi 了到 ada 最终 saatnya， 但是有那么一刻， Keturunan dari wanita ini 这个女人的后辈 akan meremukkan kepalamu. 将打断你的头。 Dan kapan itu terjadi, 那 saudara? 这个是什么时候呢？ Ketika Yesus mati dan disalibkan. 那就是当耶稣在十字架上的时候去世。 Sekalian saya ingat satu film yaitu The Passion of the Christ. 各位弟兄姐妹，我想起一部电影叫《The Passion of Christ》。 Salah satu setting dari film itu 这个电影中有一个场景， ketika Yesus berada di Taman Getsemani. 就是当耶稣在这个伊甸园的时候， Ketika di Taman Getsemani dia berdoa. 在这个田园的时候，他祷告。 Dan dikatakan sekalian atau di film itu ada iblis yang menggodanya. 在那个电影中会提到会有魔鬼来打扰他， Ya, ini satu imajinasi dari sutradara 这个是来自于导演的一个想象， yang coba memperbandingkan Taman Eden dengan Taman Getsemani. 想要对比这个伊甸园跟这个 Getsemani 的这个 Dan 对 juga 比， coba melihat penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 ini. 然后也要去看这个应许。 Dan dalam settingan film itu 在这个场景中， ada ular yang sedang bergerak. 有一条蛇正在 Tapi 挪动。 ketika ular itu bergerak, 当这条蛇在动的时候 Yesus，menginjakkan kakinya ke kepala ular itu. 耶稣将他的脚踩到这个蛇的头。 So sekalian,
Film ini untuk menggambarkan bahwa sebentar lagi Yesus akan mengalahkan ular tersebut. 这个电影表明耶稣即将要打败这个蛇， Sebentar lagi Yesus akan mengalahkan iblis. 马上耶稣将会打败魔鬼。 Sekarang apa maksudnya Yesus berhasil mengalahkan iblis? 那么是什么意思呢？耶稣要打败魔鬼， Dalam Kolose 3 ayat 13在哥罗 dikatakan, 西书第3章， Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， ini adalah gambaran di mana Yesus menang terhadap iblis 这是一个画面来表示耶 ketika 稣已经 berada 完 di 成。 atas kayu salib. 当他在十字架上的时候， Dikatakan dia sudah menang. 说他已经成了，已经成 Ini 功 ada 了。 beri kesempatan bagi manusia untuk juga mengalami kemenangan bersamanya. 他也想要把这个喜悦跟其他人分享。 Sekalian, ketika kita masih hidup dalam dosa, 各位弟兄姐妹，当我们仍然还在最终生 kita 活， dikatakan kita dikuasai oleh iblis. 我们被说我们被魔鬼所附 Kita 身， dikuasai oleh kegelapan. 我们被黑暗所掌控， Kita hidup mengikuti seperti iblis. 我们活着就像魔鬼一样。 Iblis pembohong, kita pembohong. 魔鬼说谎，我们就 Iblis 说谎； memberontak, kita memberontak. 魔鬼来这个打败，我们就打败。 Kita melakukan dosa seperti iblis melakukan dosa. 我们犯罪就好比魔鬼犯罪， Kita di bawah kuasa kegelapan. 我们在黑暗的这个 Kita 权势所 berada 掌 dalam 控， kuasa iblis. 我们被在这个魔鬼的掌控 Tetapi 下 saudara。sekalian, kematian Yesus di atas kayu 但 salib. 是耶稣在十字架上， Dan bagi mereka yang percaya kepadanya, 对于他们那些信的人， maka ia memindahkan kita 那么他转移了我们， dari sebelumnya hukuman kekal karena pemberontakan kita 从之前是一个判 kepada 死 hidup 刑， yang kekal. 到了一个永生。 Ketika kita dalam hidup dalam dosa senantiasa memberontak kepada Allah. 当我们一直仍然在最终 Ketika kita 犯罪， percaya kepada Yesus, 当我们相信 Dia 主的时候， memampukan kita hidup untuk dalam ketaatan kepada 他 Allah. 使我们可以在他的这个， Ketika kita berada dalam dosa, 当我们在 yang 最终 kita 生 alami 活， adalah hukuman kekal. 我们经历的是一 Tetapi 个死 ketika 刑 kita。percaya Yesus, 当我们信主之后， kita memperoleh hidup yang kekal. 我们得到了永生。 So sekalian, ini adalah tanda iblis sudah dikalahkan. 各位弟兄姐妹，这个表示魔 Artinya 鬼已 dia 被打 tidak lagi 败， bisa mencengkeram manusia terus hidup dalam dosa. 表示魔鬼不能再掌控我们。 Orang-orang yang berada dalam Kristus 那些已经在基督里生活 diberi 的人， kemenangan akan dosa, 得到了一个成功， diberi kemenangan untuk menang atas kuasa dari hukuman 已 kekal. 经战败了这个魔鬼。 So, sekalian saya membayangkan seperti di sebuah pengadilan. 所以各位弟兄姐妹，我比喻成在一个裁判中， Di pengadilan ada jaksa, 在这个判决中有一个法官， ada hakim, 然后也有这个律师， ada pembela, 然后也有一个这个 dan 律 ada 师， terdakwanya. 然后也有一个审判的人。 Saya coba membayangkan itu seperti di sebuah pengadilan. 我把它比喻成在这个 Allah 判 Bapa berdiri sebagai hakim 神父站在上面， dan iblis itu sebagai pendakwa 然后魔鬼就像是一 dan 个 kita 判决员， terdakwanya. 然后我们是一个被判的 Maka 人。 iblis mulai mendakwa 那么 kita. 魔鬼就开始针对我们， Kamu berdosa, 你有罪， kamu hidupnya tidak taat, 你没有执行任务， kamu hidupnya penuh dengan kebencian, 你充满了一个罪 kamu 恶， hidupnya dalam kenistaan. 你充满了一个黑暗， Engkau patut dihukum. 你必须要受到一个 Allah, 责任。 orang ini patut dihukum. 这个人必须要有罪， Tetapi ketika dakwaan itu sedang terjadi, 但是当被判的时候， Yesus masuk ke pintu pengadilan tersebut 耶稣来到这个法院， dan sebagai seorang pengacara dia mengatakan, 然后作为一个律师，他说 sudah selesai, 已经完成了， sudah ditebus dosanya, 已经被赦免了， sudah diampuni dosanya. 他所犯的罪全部都已被 Dia 赦免 pembunuh.。他是一个杀人凶手， Sudah selesai. 已经完成了。 Dia perampok, 他是一个 sudah selesai. 已经完了。 Dia adalah penzina, 他是一个犯奸的， sudah selesai. 他已经完了。 Karena
aku menyelesaikannya, menggantikan mereka dihukum di atas kayu salib. 因为我已经替他在十字架上了。 Sekalian yang terkasih di dalam Kristus. 各位弟兄姐妹， Ketika kita tahu iblis sudah dikalahkan, 当我们知道魔鬼已被打败， maka kita diberikan sebuah kelegaan di dalam hati kita. 那么我们在心中得到一个清爽的感觉。 Iblis senantiasa terus mendakwa kita akan dosa kita. 魔鬼始终的对着我们说：“你有罪。 Tetapi kita ingat, 但是我们仍然记住， Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. 耶稣已在十字架上完成了， Sudah selesai. 已完成。 Dia sudah menebus setiap kesalahan-kesalahan kita. 他已经为我们所犯的所有罪 Dia 赦免， sudah membayar hutang dosa kita. 他已经偿还了所有。 Saudara, dalam Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai 15 berbunyi demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak sunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadi mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. So sekalian, Yesus dikatakan menang atas pemerintah-pemerintah. 各位弟兄姐妹，这里说耶稣已经成功了， Yesus sudah menang atas iblis. 他已经战败魔 Maka 鬼， dia tidak berhak untuk mendakwa kita. 所以他已经没有权利再判 Karena 我们， dikatakan surat hutang kita 因为说我们的罪 sudah dipakukan di atas kayu salib. 已经被钉在十字 Tanda 架， lunas kita 表示我们已被偿 sudah 还，已经完成， dipakukan di atas kayu 已经被 salib. 钉在十字架 Yang 上， mengatakan sudah selesai. 所以表示已经成了， Dakwaan iblis sudah selesai. 所有的判决已完 Dan 成。 kita ketika diadili, 所以当我们被判的时候， kita dimenangkan karena kuasa dan pengampunan dari Tuhan Yesus. 因为他的荣耀，还有已经把我们给赦免。 Sekalian beberapa waktu lalu, 弟兄姐妹，在过去几段时间， seorang pemain sepak bola yang terkenal yang bernama Ronaldinho, 有一位非常著名的足球员叫 Ronaldinho， dia tertangkap 他被抓捕 di negara Paraguay 在这个巴拉圭的这个国 karena 家， dia memakai paspor palsu dengan saudaranya. 是因为他使用了这个假的护照， Maka dia didakwa 所 dan 以他被 dinyatakan 判 bersalah ，然后也被判有 dan 罪， dihukum. 然后被判， Dan untuk membebaskan dirinya, 然后为了要赦免 ada 他， nilai yang harus mahal yang harus dia bayar, 有一个非常高昂的这个价格， yaitu 他需要 sebesar 偿还， 65 miliar. 那就是65千万。 Ronaldinho karena hidupnya yang berfoya-foya Ronaldinho 因为他平时也 dan 喜 dia 欢 pernah 花这个钱， investasi perumahan di Brasil dan tidak berhasil, dia bangkrut 因为他曾经也投资了在巴西的一些别墅，然后失 sehingga 败， dia tidak sanggup untuk membayar hutang atau membayar uang jaminan sebesar ini. 因此他没有办法去偿还这个赔偿金。 Saudara, ada berita yang mengatakan 然后有一条新 bahwa 闻说， peristiwa ini didengar oleh Messi, 说这个已经被这个梅西所聆听， rekan satu timnya di satu klub di Barcelona dulu, 跟他曾经在同一个球队里面， dan dikatakan Messi bersedia untuk membayar uang jaminan 然后这里 bagi Ronaldinho. 然后这里说到梅西肯愿意花这个钱为他偿还， Ada seorang yang berjasa yang melunaskan hutangnya. 有这样的一位人愿意为他替， Sekarang demikian juga kita. 所以也正如我们， Kita tidak memiliki pengharapan karena dosa-dosa kita. 我们因为我们的罪，我们没有希望， Kita seharusnya dihukum. 我们应该要有 Kita 被判， dikatakan berhutang dosa. 我们本身应该要被判决， Tetapi Yesus 但是耶稣 menggantikan kita. 替了我们， Menggagalkan dakwaan dari iblis. 断了这个判决， Memberikan keselamatan
bagi kita. 为我们给了永生。 Yang terakhir saudara 在 sekalian, 最后， Kristus berhasil 基督完成。 ketika dia mengatakan tetelestai, 当他说 tetelestai 的时候， sudah selesai. 已经完成， Berarti Kristus berhasil. 表示基督已经 Dan 成 oleh 功。 sebab itu dia memberikan jaminan keselamatan bagi kita. 也正因为如此，他为我们得了永生。 Paulus dalam 1 Korintus mengatakan, 保罗在哥罗西书第1章 musuh 说， terakhir yang kita akan hadapi 我们最后的敌人是 yaitu，maut, 那就是一个死亡， kematian. 那就是一个死亡。 Dan dikatakan oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus, 保罗在哥罗前书提到， maut telah ditelan dalam kemenangan. 死亡已被成功所打 Hai 败。 maut, 死亡， di mana kemenanganmu? 你的战胜在哪里 Hai 呢？ maut, 死亡， di mana sengatmu? 你的雅在哪里？ So sekalian ini adalah gambaran bahwa setiap kita akan mengalami kematian. 这个是一个画面，表示我们每个人 Dan 即将面 karena 临死亡。 dosa yang kita perbuat di dalam ketika kita hidup dalam dunia ini, 然后，因为我们在这个世上所犯的所有罪 maka 恶， kita akan mengalami maut, artinya kita mengalami hukuman yang kekal. 因此我们将会面临这个死亡。 So sekalian oleh sebab itu ketika manusia sadar akan hal itu, 也正因为如此，当人类知道这个事情， kematian menjadi sesuatu yang begitu menakutkan. 我们知道死亡即将会变成一个非常可怕的事。 Sebelum ada satu jaminan kepastian, 当我们未得到一个保证的时候， kematian masih sebuah misteri. 死亡看成是一个非常迷的一个事情。 Kematian yang belum ada satu jaminan kepastian manusia yang mati mengalami hidup yang kekal. 死亡看成是一个没有保证的一个事情。 Maka kematian adalah sebuah yang mengerikan bagi manusia. 那么对于人类来说，死亡是非常可怕的。 Tetapi Paulus mengatakan, 但是保罗说 hai maut, 嗨，死亡， mana sengat? 你的雅在哪里？ Maut 死亡， telah ditelan 你已经被打败， oleh kemenangan. 为我的这个荣耀所战胜。 Dan Paulus sekalian, 然后保罗， seorang pribadi yang tidak takut akan kematian. 一位非常不怕死亡的人， Mengapa sekalian? 他为什么呢？ Karena dia tahu 因为他知道 ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. 有来自于上帝给他的这个 Sehingga 永生的 Paulus 保证。 mengatakan satu kalimat dalam Filipi 1 ayat 21. 因为因此保罗在腓立比1章的第1节说：“为基督而活。 Kematian adalah keuntungan. ” 那么死亡就是一个胜利。 Oleh sebab itu sekalian kita lihat ada seorang rasul yang begitu giat melayani. 所以当我们看到有一位士师非常的努力的去侍 Yang 奉， tidak takut berbagai kesulitan-kesulitan. 一直都不会怕任何的 Yang 艰难， tidak takut ada berbagai ancaman-ancaman yang harus dia lalui. 不会害怕任何的挑战。 Yang seringkali diperhadapkan dengan kematian. 那些他即将会面临的死亡， Paulus tidak takut. 他都不会害怕， Karena Paulus percaya 因为保罗相信， bahwa Allah yang dia percayai, 因为他所信的上帝， Kristus yang menjadi Allahnya, 基督是他的王， memberikan jaminan hidup yang kekal baginya. 为他保证了一个永生。 So sekalian yang terkasih 各位弟兄 dalam 姐妹， Kristus, kiranya ketika Yesus berkata sudah selesai, 希望当耶稣说已完成 kita，sebagai orang Kristen 我们作为信徒的， tidak lagi melihat kematian itu bukan suatu ketidakpastian, 我们不要再看死亡是一个不 tetapi 保 kita 证的， melihat kematian 但是我们看死亡 adalah sebuah kepastian. 是一个完整的， Kepastian membawa kita kepada hidup yang kekal. 是一个把我们带到永生的一个 Kepastian 通 membawa 道， kita hidup bersukacita dengan Allah selama-lamanya. 是一个为我们可以带来喜悦的一个， Karena Yesus yang memberikan jaminan kepada kita. 因为耶稣保证了 Sudah selesai. 已经完成， Ini adalah perkataan kemenangan. 这个是一个表达成功的词， Dia berhasil menjalankan tugas dari Bapa. 他已经完成了神父的任务， Dia berhasil mengalahkan iblis. 他已经完成打败魔鬼， Dan karena kematiannya di atas kayu salib, 也因为他在十字架上， Dia memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kita. 他为我们得到了永生。 Amin.
阿门。 Mari kita masuk ke dalam doa. 让我们一起进入祷告。 Bapa kami bersyukur 上帝，我们感恩 di，hari Jumat Agung ini 在这个受难日， kami diingatkan kembali kasih Tuhan yang begitu besar 我们可以被怀念， yang menyelamatkan kami orang-orang berdosa 您救赎了我们。 dan Kristus datang ke dalam dunia ini 基督来到世上， dengan misi demikian 有这样的使命， dan kami bersyukur 我们也非常感恩。 Yesus mengatakan sudah selesai 耶稣说已完成， karena dia sudah menjalankan tugasnya dan misinya 因为 di 他 dalam dunia ini 因为他已经在这个世上完成了他的 misi 使命， daripadamu 一个使命， untuk menebus dosa kami 为了要救赎我们， dengan kematiannya di atas kayu 在 salib. 他在十字架上的死。 Terima kasih Bapa. 感恩上帝， Jikalau kami boleh diberikan anugerah keselamatan, 如果我们可以得到这样的恩 diberikan 惠， kesempatan untuk mengenal Kristus 有 dalam 这个 hidup 机 kami, 会可以了解基督， pimpin kami 请引领我 supaya 们， hidup kami boleh semakin berkenan dan memuliakan Tuhan. 使我们的生命可以不 Di 断的 dalam 荣 nama 耀 Tuhan 你。 Yesus, 奉靠主耶稣圣名， kami panjatkan doa kami. 我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Setelah mendengarkan firman Tuhan, biarlah mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita angkat sebuah pujian karena salib-Mu. Salib yang begitu mulia, salib yang terus harusnya ada di dalam hidup kita. Biar ini menjadi doa kita juga. Hanya Kau Tuhan di hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Nah salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita bersama-sama mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan yang rela merendahkan diri melayani kita manusia yang berdosa ini, bahkan menebus dosa kita dengan memberikan dirinya sebagai penebusan atas dosa kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mengingat pengorbananmu di atas kayu salib. Tuhan, kami tahu Engkau tidak seharusnya ada di sana, tetapi kamilah yang harusnya ada di sana. Tetapi Tuhan, Kau datang buat kami. Engkau mati buat kami Tuhan, mengorbankan dirimu untuk kami, karena upah dosa adalah maut. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kiranya Tuhan pengorbanan dan kasih-Mu terus membimbing kehidupan kami, menolong kami Tuhan untuk meresponi kasih-Mu dengan kasih yang semakin besar kepadamu di dalam hidup kami dari hari ke hari. Mohon Tuhan berkat-Mu menyertai kami. Mohon kasih-Mu Tuhan melingkupi hidup kami, menyadarkan kami untuk semua apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih untuk penebusan yang Kau berikan Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia yang bersinergi dengan berbagai elemen atau instansi atau komponen bangsa lainnya secara solidaritas nasional, bersama saling bantu, bahu-membahu, gotong royong, dan berbela rasa mencegah, mengendalikan, dan mengatasi meluasnya dampak penyebaran wabah COVID-19 yang belum bisa diperkirakan sampai kapan. Kita mohon belas kasihan Tuhan kepada bangsa ini, dan kita percaya sampai waktunya Tuhan akan menghentikan wabah ini, menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami Tuhan, untuk segala upaya yang sudah dilakukan untuk menangani wabah COVID-19 ini Tuhan, yang semakin hari semakin banyak korban yang positif terkena virus ini. Kami mohon Bapa, kiranya sinergi antara pemerintah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa memunculkan Tuhan strategi-strategi yang tepat bagaimana mengurangi akan penyebaran wabah ini, sehingga wabah ini segera berhenti. Kami juga mengingat akan dunia yang juga mengalami akan wabah ini. Kiranya Tuhan memberkati negara-negara yang ada, supaya melalui semuanya ini negara-negara saling bekerja sama, menyatukan hati untuk bersama-sama memerangi akan virus ini sampai reda bagi seluruh dunia. Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Engkau akan menolong umat manusia di dunia ini. Engkau yang akan menolong sehingga obat antivirus daripada virus ini bisa segera ditemukan, dan bagi pasien bisa segera mendapatkan perawatan. Terima kasih Bapa, dengan doa kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa itu. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa berkat. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penebusan daripada Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai engkau satu persatu, melindungimu, menjagamu, sehingga engkau mengalami kuasanya dalam hidupmu, dan engkau bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin dan melindungimu. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Kita selesai sampai di sini. Tuhan berkati kita semuanya dimanapun jemaat berada. Ingatlah Tuhan melindungimu. Sampai bertemu lagi.